Hai semua, selamat datang ke webinar kita pada malam ni. Saya Syaz, merupakan moderator anda dan akan bersama anda sepanjang webinar ini dijalankan. Tajuk webinar kita pada hari ini merupakan tindakan korporat dan akibatnya. Okey, dalam webinar kita pada malam ini, kita akan dapat input seperti jenis tindakan korporat yang berbeza, dan juga penyatuan saham, apakah itu penyatuan saham dan tujuannya dan apakah perbezaan antara bonus issue dan juga right issue. Okey, webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Life Champs dan Berhad. So, terima kasih di atas kesediaan anda semua untuk meluangkan masa dalam menyertai webinar kita pada malam ni. Semoga banyak input yang anda akan perolehi sepanjang sesi ini dijalankan. Okey, sebelum terlebih dahulu, izinkan saya untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala proses jual beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas segala kerugian jual beli. Okey. Sebelum tu kita akan perkenalkan terlebih dahulu speaker kita pada hari ini iaitu Encik Syazni. Syazni, apa khabar? Okey. Encik Syazni merupakan seorang yang pakar dalam pelaburan di salah sebuah institusi pengurusan kewangan. Beliau juga pakar dalam memberikan nasihat dan juga idea pelaburan berdasarkan penyelidikan dalaman di samping itu memberikan perkhidmatan perangkaan portfolio. Untuk pengetahuan semua, Encik Syazni juga merupakan pengasas untuk Facebook page iaitu Bicara Bursa. Okay, Encik Syazni juga mempunyai pengalaman selama 7 tahun dalam pasaran saham dan 4 tahun pengalaman dalam mengajar lebih 500 pelabur dan lebih 30 seminar dan serta webinar ya. Okey. So, Encik Syazni dah bersedia? Okey, boleh unmute. Okey, harap kita punya participant pun sudah bersedia. Okey, baiklah, saya akan paskan kepada Encik Syazni untuk mulakan webinar kita. Syaz, bagi saya share screen. Okey dah. Okey, ni nampak full screen kan? Yes, nampak full screen. Okey, right. Okey, dah boleh mulakan. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab meluangkan masa bersama saya untuk sesi yang kali ketiga. Okay, sesi Bicara Bursa dengan Bursa Malaysia untuk webinar series ni. Sesi pertama asas teknikal, sesi kedua ETF, ni sesi ketiga tindakan corporate ataupun corporate action ataupun corporate exercise. Dan dalam webinar kali ini saya akan bincangkan dalam dua bentuk. Satu dari segi kualitatif, maksudnya macam mana cara pengiraan, macam mana kita tengok announcement tu, dengan dari segi kualitatif pula, dari segi contoh sebab-sebab rasional kenapa syarikat nak buat tindakan corporate ataupun corporate exercise ni. Dan saya akan bincangkan pertama sekali. Okey, untuk agenda macam Syaz dah terangkan tadi, saya akan go through secara surface, secara ringkas jenis-jenis tindakan corporate yang berbeza, dan tumpuan saya akan berikan kepada satu penyatuan saham, kalau dalam bahasa English share consolidation, ataupun dalam nama samaran yang lain reverse stock split. Okay. Dan seterusnya saya akan masuk ke bonus issue dan juga right issue, dan saya akan tamatkan webinar hari ini dengan tunjukkan tentang perbezaan antara BI dan juga RI, bonus issue dan juga right issue ni. Okey, sedikit definisi tentang corporate action, tindakan corporate. Dia merupakan satu event, satu peristiwa di mana syarikat membuat satu perubahan, satu tindakan untuk sama ada membantu dari segi operasi syarikat, membantu simplify ataupun mudahkan penstrukturan syarikat. Ada banyak sebab, dan tindakan-tindakan ini kebiasaannya dia akan memberi impak, sama ada impak positif ataupun impak negatif
kepada syarikat tersebut dan secara langsung kepada harga saham syarikat tersebut. Okey, macam saya cakap, tindakan ni biasanya berlaku apabila syarikat membuat perubahan yang secara material changes ataupun restructuring. Restructuring ni saya akan tekankan nanti. Perubahan ni biasanya dia bagi satu gambaran. Sebelum kita terangkan tentang akibat ni contoh macam dari segi harga saham, naik turun harga saham, kebiasaannya apabila syarikat buat announcement tindakan korporat ni, dia dah memberi satu perspektif dan memberi satu gambaran sama ada secara positif ataupun negatif kepada syarikat tersebut. Apatah lagi kepada terhadap equity, maksudnya saham tu ataupun dia punya bond, security hutang, debt securities syarikat tersebut. Dalam arti kata lain, dia secara langsung memberi kesan kepada first pemilik syarikat, owner of the company, pemegang saham, shareholder kita semua, dan juga pemegang-pemegang bond syarikat tersebut, orang yang memberi dana dari segi bond kepada syarikat tersebut. Jadi bukan benda main-main, kebiasaannya tindakan ini dia memerlukan kelulusan daripada pentadbir-pentadbir dalam syarikat tersebut lah, the directors or the major shareholders dalam syarikat tu. Okey, itu dari segi definisi. Okay, sebelum saya pergi kepada jargon, saya nak terangkan sikit tentang restructuring tadi tu. Okey, restructuring yang saya bagi satu contoh common lah. Apabila berlaku acquisition, maksudnya pengambil alihan syarikat. Contoh syarikat A yang relatively lebih besar membeli satu syarikat yang kebiasaannya lagi kecil. Okay, contoh syarikat yang dibeli itu, okay, biasanya dia mungkin mengalami kerugian, contohnya. Ataupun prestasi kewangan dia tak begitu memberangsangkan. Okay? Dan untuk memudahkan syarikat yang membeli tadi tu membuat restructuring, membuat penstrukturan semula tu, kebiasaannya untuk memudahkan syarikat besar tadi, syarikat yang membeli tadi tu senang nak inject dana-dana baru, senang nak inject talent-talent baru, nak orang kira menstrukturkan semula pentadbiran ataupun the business structure, the business model. Untuk memudahkan syarikat yang membeli tadi itu membuat keputusan, membuat sebarang perancangan, dia perlu, kebiasaannya perlu melalui satu proses restructuring. Restructuring ni boleh jadi dia memerlukan tindakan korporat lah, dia memerlukan corporate action ataupun corporate exercise. Mungkin nak kurangkan pemegang-pemegang saham, major shareholders, ataupun mungkin nak kurangkan barisan-barisan pentadbir yang pemilik syarikat semua, or the directors, head of department, HOD semua tu mungkin dia nak buang ataupun dia nak kurangkan ataupun dia nak tambah. Jadi corporate action diperlukan untuk menjayakan semua urusan tadi tu, urusan penstrukturan semula tu. Okay, itu yang kebiasaan yang kita nampak, especially bila berlaku acquisition, pengambil alihan. Okay, untuk jargon ataupun terma-terma yang kebiasaannya investor perlu tahu, pelabur perlu tahu, tak banyak, anda cuma mungkin fokus pada 4 ni: entitlement date, entitlement time, ex date dan juga crediting, listing date ataupun crediting date. Okay, entitlement date ni kita tahulah tarikh yang direkod untuk memutuskan siapa yang layak untuk mendapat hasil daripada tindakan korporat tersebut. Itu tarikh. Kalau entitlement time, masa yang menentukan siapa yang berhak, siapa yang layak untuk mendapat benefit ataupun outcome daripada tindakan korporat tadi itu. Date ni mungkin dia letak hari ni, 5 hari bulan April. Time mungkin dia letak pukul 5 petang. Okay, selagi anda merupakan pemegang saham, sebelum time ni, okay, maksudnya anda layak untuk mendapat result from the corporate action tadi. Sekiranya anda membeli saham tu selepas entitlement date, selepas entitlement time, automatically anda takkan layak lah. Jadi kena perhatikan betul-betul detail entitlement time ataupun date ni. Untuk ex date pula, ex date ni adalah tarikh yang di mana syarikat perlu membuat adjustment, perlu buat penyelarasan, dan
diperlihatkan, menampakkan perubahan tu, penyelarasan tu kepada pelanggan. Kebiasaannya dari segi harga lah, harga saham menaik ataupun harga saham turun, nombor unit saham meningkat ataupun menurun. Ini semua akan berlaku pada X date. Manakala untuk available listing date ataupun crediting date, straightforward lah, dia tarik untuk debit atau kredit ke dalam sistem CDS dan juga kepada akaun-akaun pelabur. Jelas Okay, teruskan. Okay. Jenis tindakan corporate ni pula, dia terbahagi kepada actionable, non-actionable, monetary, securities. Saya nak tekankan yang dua poin pertama tu lah. Satu, actionable. Actionable ni maksudnya dia memerlukan tindakan daripada pelabur, daripada syarikat. Dia memerlukan tindakan untuk dibuat. Dan actionable pula dia terdiri daripada satu, mandatory, yang wajib, maksudnya tak ada pilihan untuk pelabur pilih. Kedua, choose, maksudnya pelabur ada pilihan sama ada untuk sertai corporate action tu ataupun tidak. Dan ketiga sekali adalah voluntary, secara sukarela. Nak pun okey, tak nak pun okey. Alright, itu actionable. Untuk non-actionable pula, dia adalah tindakan-tindakan syarikat, tindakan corporate yang tidak memerlukan kita mengambil sebarang tindakan lah. Just saya akan listkan. Actionable, ni adalah senarai corporate action yang actionable. Biasa kita nampak yang selalu kita dengar, kebanyakannya berada dalam actionable lah, dari segi contoh macam bonus issue, macam dividend, interest payment, stock split, ni share consolidation ni, reverse stock split. Kebiasaannya banyak corporate action yang kita biasa dengar dalam actionable. Kedua pula, non-actionable pula, tak perlu sebarang tindakan. Contoh macam perubahan dari segi principal officer, perubahan dari segi komiti, barisan-barisan komiti, company secretary, semua ni macam financial result, change of financial year. Ni cuma macam perubahan yang dibuat oleh syarikat. Kita cuma anggap dia sebagai satu perubahan informasi baru, update baru daripada syarikat yang tak memerlukan kita buat sebarang tindakan. Okay, itu adalah jenis actionable dan juga non-actionable. Okay, seterusnya saya akan masuk terus untuk tindakan corporate yang pertama, iaitu saya akan fokus kepada share consolidation, penyatuan saham. Okay, penyatuan saham kita dah faham. Dia untuk menyatukan unit-unit saham. Contoh daripada 3 unit saham, satukan jadi 1 unit saham. From 3 units to 1 unit. Daripada 5 unit jadi 1 unit, 10 unit jadi 1 unit. Dia satukan. Dari situ kita faham, maksudnya daripada jumlah unit saham yang ada di pasaran, yang ditawarkan di pasaran oleh syarikat tersebut, akan menjadi kurang. Okey, bila menjadi kurang, apa yang kita faham? Apa idea yang kita dapat? Dia adalah bertujuan untuk mengurangkan kecairan, mengurangkan liquidity. Maksud apa mengurangkan liquidity ni? Okey, bila unit saham terlalu banyak, kebiasaannya dia akan terdedah dengan aktiviti jual beli yang terlalu tinggi, yang terdedah dengan contoh menjadikan harga saham terlalu aktif, naik turun harga saham yang terlalu aktif. Okey, ada setengah sebab yang kenapa syarikat nak buat untuk mengelakkan syarikat dia terdedah dengan risiko-risiko macam ni. Okay, tapi sebelum tu saya nak tenangkan, idea penyatuan saham ni adalah untuk dia mengurangkan kecairan dengan mengurangkan nombor jumlah unit saham yang ada di pasaran dan tingkatkan harga saham, naikkan harga saham, menjadikan harga saham lagi mahal. Okay. Nanti saya akan terangkan, sini saya tulis juga dipanggil reverse stock split. Kenapa dia reverse kepada stock split? Nanti saya akan terangkan sikit tentang stock split dan kita akan nampaklah kenapa dia dipanggil reverse. Okey, ini adalah tindakan yang diambil oleh syarikat untuk gabungkan sejumlah saham menjadi satu saham. Akibat daripada tindakan ini, dia akan mengurangkan bilangan saham yang didegangkan tanpa mengurangkan nilai gabungan saham tersebut. Okay. Walaupun asalnya kita ada banyak unit, tapi sekarang unit yang kita pegang jadi sikit. Tapi jangan salah faham, sebenarnya nilai pegangan kita tu tak berkurang. Okay. Cuma unit yang kita pegang berkurang sebab harga meningkat. Saya tunjuk contoh. Okey,
Baru-baru ni Hexstar Industries dia mengumumkan satu tindakan share consolidation pada ratio 1:3, 1:3 masa 26 hari bulan itu. Maksudnya setiap 3 unit saham yang kita pegang akan digabungkan menjadi satu. Okay, ex-date kat sini kita boleh tengok. Okay, sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan belum tak pasti lagi mana nak dapatkan info ni, sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh pergi ke, saya tunjuk website, boleh pergi ke, okey, sini. Search di Google malaysiastock.biz.com. Ini satu website yang sangat padat dengan informasi. Search malaysiastock.biz, masuk main page dia, terus ni page depan ni, terus ke bawah, scroll ke bawah dekat sini. Latest bonus or right issue. Sini bukan bonus or right issue je lah, kadang-kadang dia ada share consolidation, kita nampak kat sini. Dia akan tulis kat type. So kita boleh, dia akan sort ikut tarikh dari yang terbaru. Kita carilah mana yang kita nak kaji, ataupun mana syarikat mana, saham mana yang ada dalam pegangan kita yang akan buat announcement sebarang tindakan korporat. Kita boleh nampak kat sini. Dia akan tulis dari segi ex-date sini, entitlement date dengan transfer date. Biasanya kita tengok kat sini lah type dengan ratio. Kalau kita nak tengok lebih mendalam, macam tadi contoh yang saya bagi tu, Hexstar Industries. Okay. Sini kita tekan dekat details, kat logo I ni, kita akan nampak screenshot yang saya ambil tadi. Okay, ex-date 11 Mac. Saya tukar balik ke slide. Okay, ex-date dia 11 Mac, entitlement date 12 Mac. Okay, kalau kita nak entitle, kita kena beli saham tu sebelum 12 Mac. Okay. Apa tadi? Okay, contoh share consolidation. Contoh sebelum ni, harga saham yang kita pegang pada harga 10 sen dan jumlah unit pegangan kita adalah 10,000 unit. Jadi bila darabkan harga saham per unit dengan jumlah pegangan kita, kita akan dapat nilai pelaburan kita RM1,000. Tapi selepas share consolidation, maksudnya macam contoh tadi, 3 unit menjadi 1 unit, maksudnya daripada 10,000 unit baru kita akan tinggal 3,333 contoh. Okay? Dah berkurang menjadi 3,000 lebih unit. Tapi jangan lupa, sebab harga saham dia akan diselaraskan selari dengan ratio tadi itu. Kalau 1:3, harga saham pun akan jadi 1:3. So 0.1 10 sen juga akan menjadi 30 sen. Bila didarabkan semula 30 sen darab dengan 3,333 unit, kita juga akan dapat RM1,000 balik. Jadi dari segi nilai tak ada berlaku sebarang kekurangan ataupun penguncupan dari segi nilai. Ya, harga saham untuk share consolidation dia akan adjusted, akan diselaras pada ex-date. Manakala jumlah pegangan baru dia hanya akan diupdate selepas 2 hari bekerja, T+2 selepas ex-date. Jadi anda jangan terkejut sebab sementara unit pegangan kita tu sebelum diselaraskan, belum diupdate, belum di-adjust, kita akan nampak kita punya pegangan macam kat bawah ni lebih tinggi. Harga saham dah adjust 0.3 dah, tapi jumlah pegangan masih jumlah pegangan yang lama. Jadi kita akan nampak dalam masa 2 hari ni kita punya nilai pegangan kita 3,000. Jadi jangan rasa macam terkejut, oh ni skim cepat kaya ke. Tak. Dia bukan yang ni bukan milik kita. Okey. Dia unit yang sebenar belum reflect. Jadi ni adalah sementara unit belum di-adjust. Jadi kena berhati-hati jangan terjual masa kita nampak nilai kita tinggi macam ni, sebab bila anda jual maksudnya anda dah terlebih jual, oversold, you oversell your rightful units, your rightful holdings. Jadi ada konsekuensi jadi kat situlah yang kalau katakan harga saham jatuh lagi rendah daripada harga yang dijual, mungkin anda kena top up lagi duit untuk cover balik kerugian tu.
Okay, so jangan terkeliru lah. Kena pastikan pegangan kita tu ada buat sebarang announcement ke tak, kenapa harga tiba-tiba naik tinggi, kenapa nilai pegangan tiba-tiba naik banyak. Jadi kena pasti balik sama ada announcement, ada bonus issue, ada share consolidation, kena confirm balik. Okay, share consolidation sebelum saya ringkaskan, dia sebenarnya banyak berkait rapat dengan syarikat tak nak pergerakan harga saham tu terlalu tinggi, okay, terlalu besar. Okay, misalnya satu syarikat yang kecil, okay, saiz syarikat yang bersaiz kecil, dia punya owner, dia punya director ataupun dia punya CEO yang ada dalam syarikat tu, katakan memegang jumlah saham syarikat yang sikit. Okay, sebab syarikat kecil, so dia pun tak pegang banyak unit saham dalam syarikat dia sendiri. Jadi bila pegangan dia sendiri dah tak banyak, kalau harga saham fluctuate pula, macam naik turun harga saham tu terlalu aktif, terlalu cepat, terlalu besar sangat, dia akan menjejaskan nilai pegangan director tu sendiri ataupun CEO tu sendiri. Jadi untuk mengelakkan dia menghadapi situasi macam tu, untuk mengelakkan pegangan dia terdedah dengan risiko macam tu, biasanya dia akan buat satu share consolidation. Share consolidation, unit saham yang ditawarkan di pasaran, yang ada di pasaran akan menjadi lebih sikit, okay, akan menjadi lebih kecil, dan harga saham akan jadi lebih tinggi. Macam saya terangkan tadi kan, harga saham naik lebih tinggi. Jadi bila harga saham naik lagi tinggi, contoh dari 10 sen ke 30 sen, katakan dari 30 sen naik sampai RM1 ke, okay, dia akan mengelakkanlah manipulator untuk mengganggu pergerakan harga saham tu. Dia akan elakkan anasi-anasi yang mungkin akan menjejaskan harga saham tu untuk tak mengganggu saham dia, untuk tak membeli saham dia. Jadi dari segi taraf keaktifan tu, aktif tak aktif saham tu secara langsung dapat dikawal, okay, dengan share consolidation. Berbanding dengan stock split, okay, yang share consolidation adalah unit yang banyak jadi sikit. Stock split adalah unit yang sikit jadi banyak. Maksudnya daripada satu unit dipecahkan menjadi 2 ataupun pecahkan jadi 3 ataupun pecahkan jadi 5. Okay, idea dia terbalik, sama. Tadi untuk mengurangkan kecairan, tapi bila stock split dia adalah untuk meningkatkan kecairan. Maksudnya satu, dia meningkatkan cairan, dia nak tambahkan aktiviti jual beli dalam saham dia. Kedua, dia nak rendahkan harga saham. Okay, mungkin kebiasaannya yang ini akan berlaku kepada syarikat-syarikat growth stocks, growth companies, yang mana kita boleh tengok harga saham dia walaupun dah naik tinggi, dia berlaku correction, dia naik lagi tinggi, berlaku correction, dia naik lagi tinggi. So harga dia makin mahal. Sedikit sebenarnya benda tu akan membuatkan ramai investor tak nak beli, okay, sebab dah terlalu mahal. Banyak investor yang lari daripada saham tu sebab dah tak mampu untuk beli harga satu unit saham yang mahal, yang tinggi. Jadi untuk menjadikan harga saham dia lagi atraktif, untuk jadikan harga saham dia lagi rendah, biasanya company akan buat stock split. Banyakkan unit, rendahkan harga. Sebaliknya, kalau untuk elakkan situasi yang berbalik, okay, dia akan buat share consolidation. Okay, ada tak saya nak tambah? Okay, share consolidation dia sangat popular. Saya bagi satu contoh. Dia sangat popular masa zaman .com bubble. Untuk pelabur-pelabur senior, kalau tuan-tuan dan puan yang dah lama berada berkecimpung dalam dunia saham ni dan pernah melalui .com bubble ke, awal era tahun 2001, inilah abad ke-20 lah, awal abad ke-20. Masa .com bubble, banyak company yang berteraskan internet, okay, internet-based companies, mengalami kejatuhan harga saham yang sangat teruk. Yang memang harga saham dia jatuh sampai orang kata worthless, sampai tak ada nilai langsung. Okay, masa tu share consolidation adalah satu tindakan corporate yang sangat popular masa tu. Ramai company yang buat. Sebab apa? Sebab nak tingkatkan balik harga saham, nak naikkan balik harga saham, menjadikan
syarikat-syarikat mereka ni boleh sustain dalam bursa, dalam exchange, dalam stock exchange. Yang ni itu satu sebab untuk selamatkan syarikat. Okey, kalau dari segi tu sebenarnya kita tengok boleh diinterpretasi dalam dua cara lah, satu positif, satu negatif, untuk kekalkan syarikat dalam pasaran bursa, dalam pasaran saham demi menyelamatkan imej syarikat tu. Kita boleh anggap dia sebagai satu positif. Tapi dari segi macam satu sudut lagi, setengah pelabur dia merasakan share consolidation ni satu accounting trick, satu tipu helah accounting untuk membuatkan syarikat tu nampak, imej dia nampak lagi elok, sedangkan kalau kita tengok dia punya prestasi kewangan sangat teruk. Okay, tak merasakan langsung, tak bagus langsung. Tapi disebabkan share consolidation ni harga dia naik tinggi, harga dia jadi mahal, orang akan sebab tu orang generally secara amnya kita nampak pelabur akan memberi persepsi yang negatif lah kepada share consolidation apabila syarikat buat share consolidation. Lagi satu sebab pula yang pada saya mungkin bukan negatif sangat adalah bila mana syarikat tu masa harga saham dia rendah tapi bisnes dia bagus, bisnes dia okey, syarikat punya kewangan okey, semua kalau kita tengok dia punya financial position, financial report, balance sheet, cash flow statement, income statement, semua tu memang orang kata tak nampak buruk langsung. Okay, tak nampak susah lah nak cari keburukan dalam financial position. Tapi harga saham dia rendah. Mungkin disebabkan tak mendapat tumpuan pelabur, tumpuan tak diberikan kepada syarikat tu, orang tak tahu syarikat tu is doing well, orang tak tahu yang syarikat tu sebenarnya financially strong, financially okay, cuma harga saham dia rendah. Okay. Setengah CEO, setengah pemilik syarikat, dia nak masukkan syarikat dia dalam radar fund manager. Okey, kita tahu fund manager ni, pengurus dana ni, dalam pengalaman saya dalam industri, kebiasaannya dia ada certain benchmark, dia ada certain threshold, satu range yang mana kalau harga saham berada dalam range tu, baru dia akan kaji, baru dia akan tengok, baru dia akan bagi perhatian. Biasanya orang guna term radar. Bila saham dah masuk dalam radar fund manager, okey, baru fund manager akan tengok. Tapi kalau harga tu, walaupun syarikat tu okey, tapi harga dia tak masuk dalam threshold, tak masuk dalam radar fund manager langsung tak akan tengok. Okey. Dari sudut ni, dia tak jatuh negatif pada saya. Sebab pemilik syarikat, dia nak menampakkan syarikat dia kepada pengurus-pengurus dana. Dia nak pengurus dana bagi tumpuan dekat syarikat dia, nak melabur dalam syarikat dia. Jadi dia buat share consolidation, harga mungkin daripada 30 sen naik jadi RM1.5 katakan, ataupun daripada 20 sen naik jadi RM2 contoh. Okey, bila dah masuk dalam radar fund manager, adalah peluang untuk institution ataupun pelabur-pelabur besar, jerung-jerung, selalu gunakan term-term jerung untuk melabur dalam syarikat dia, which is good sebab dia akan dapat dana lebih untuk dikembangkan lagi bisnes dia. Itu ada satu sudut lagi lah. Biasanya yang saya perhatikan 50 sen ke atas baru masuk radar fund manager, pengurus dana. Itu sebagai ringkasan macam saya cakap tadi, itu adalah contoh lah. Banyak sebenarnya contoh. Kalau itulah saya beritahu Syaz tadi, saya takut nanti saya membibil panjang sangat pula dalam topik ni, sebab memang tindakan syarikat tu dia boleh disebabkan oleh banyak sebab. Okay, banyak unsur-unsur yang boleh jadi negatif, boleh jadi positif, tapi membawa kepada satu tindakan share consolidation. Tapi secara ringkas yang saya nak sampaikan ialah dia akan meninggalkan pemegang saham dengan saham yang lebih sikit. Okay, unit dia akan jadi sikit, tapi nilai pegangan sebenarnya tak kekal, tak berubah. Rasional dia adalah bergantung kepada syarikat, tujuan syarikat tersebut, sama ada nak perceive as positif or negatif, ataupun nak mengurangkan bilangan saham yang didagangkan tanpa mengurangkan nilai pegangan, menjadikan harga saham kelihatan lebih mahal, lebih tinggi, sama ada tipu helah accounting ataupun nak menampakkan syarikat dia di mata pelabur institusi, ataupun mengurangkan transaksi jual beli
yang menjadikan saham terlalu aktif, terlalu volatile, terlalu fluctuate, terlalu besar. Okay, dia nak kurangkan taraf aktiviti tu. Dan akhir sekali untuk mengelakkan gerakan naik turun harga saham yang tak menentu lah. Okay, yang boleh menjejaskan nilai pegangan director, nilai pegangan CEO tu sendiri. Okay, itu adalah share consolidation. Okay, ini satu contoh yang Hexstar Industry tadi tu, macam saya kata, generally tindakan ni akan dianggap sebagai negatif. Sebab boleh jadi sebab itulah sebab apa ni, untuk menampakkan tipu elah accounting, tipu elah syarikat. Jadi kebiasaannya selepas harga dah diselaras, dah di-adjust tinggi dan naik tinggi, tapi kemudian dia akan turun balik. Kebiasaannya macam tu, harga akan jatuh balik disebabkan persepsi negatif tu. Jadi macam tak ada beza balik kan, dah naik tinggi tapi jatuh balik. Okey, ni yang berlaku kepada Hexstar Industry 11 Mac hari tu. Okey. Seterusnya saya akan masuk bonus issue pula. Bonus issue yang kita tahu dia adalah satu bonus, okey, bonus yang diberikan oleh syarikat kepada pemegang saham, tapi dalam bentuk unit saham percuma. Okey, dia memberikan saham percuma kepada pemegang saham. Okey, dia ada satu bentuk ganjaran. Ganjaran syarikat kepada pemegang saham ni yang kita tahu, yang ramai mungkin dah tahu, ada dua jenis. Satu adalah dividen. Dividen ni diberikan dalam bentuk tunai, cash. Digalakkan anda reinvest lah dividen tu. Selalunya kebanyakan orang dapat dividen, dia keluarkan, dia pergi belanja. Okay. Itu atas pilihan dia, tak apa. Tapi biasanya kami akan recommend untuk reinvest balik dividen yang kita dapat. Kedua, ganjaran yang kedua adalah bonus issue, di mana syarikat memberi ganjaran dalam bentuk saham tambahan secara percuma. Okay, technically untuk dividen, kebiasaannya syarikat mempunyai tunai yang banyak. Mungkin lepas operasi dia yang bisnes dia okey, mendapat income revenue yang banyak, yang tinggi, dia dapat generate cash yang banyak. Tapi untuk bagi ganjaran, untuk compensate kepada pemegang-pemegang saham, dia akan bagi dalam bentuk dividen, dalam bentuk tunai. Tapi ada satu cara lain, dia bagi bonus issue, syarikat tak guna cash. Syarikat akan gunakan treasury stock, saham perbendaharaan, treasury share. Treasury share ni selalunya saham dapat melalui share buyback. Okay, lepas dia buat, contoh dia ada beli saham balik, pembelian balik saham daripada market. Okay, saham unit saham tu dia akan simpan dalam bentuk treasury share. Treasury share ni lah yang akan digunakan sekiranya dalam masa hadapan, in the future, company tu nak bagi bonus issue. Okay, so dia akan gunakan daripada treasury share. Dia takkan gunakan daripada cash syarikat tu. Okay. Contoh, Latitude baru ni yang di-announce 26 Februari, ex-date 12 Mac, dia umumkan tindakan bonus issue 1-to-1. Satu unit dapat satu unit tambahan. Okay. Ex-date 12 Mac, tarikh tindakan corporate dilaksanakan. Sama juga anda boleh dapatkan daripada Malaysia Stock Office. Ni cara pengiraan dia. Pada asalnya, contoh, anda pegang 1000 unit. Anda ada 1000 unit pada harga RM5. So, nilai yang anda ada sekarang RM5,000. Selepas bonus issue, sebab 1-to-1, pegang 1000, dapat 1000 tambahan. Okay. Maksudnya total sekarang anda dah ada 2000. Tapi jangan lupa harga saham pun akan diselaraskan selari dengan nisbah tadi tu. Sebab 1-to-1 kan sudah 50%, so harga pun akan turun 50%, akan turun separuh, setengah. So daripada RM5 akan jatuh RM2.5. Tapi bila dikirakan balik RM2.5 dengan unit baru 2000 unit, masih nilai tu masih pada RM5,000. Okey. Kesilapan lazim yang selalu orang fikir adalah nilai perabot anda sebenarnya tidak akan berubah kerana harga saham akan diselaraskan, akan diturunkan secara relatif. Tidak seperti right issue yang saya akan terangkan nanti. Melalui bonus issue ni syarikat tak mendapat sebarang dana tambahan. Okay, sebab ni adalah pemberian daripada syarikat. Pemberian dari syarikat dalam bentuk share. Okay,
biasanya company-company yang macam saya cakap tadi ada dalam kategori growth, okay, dia akan cuba untuk retain the cash, maksudnya dia nak simpan cash. Saya bagi satu contoh, syarikat yang berada dalam industri teknologi biasanya. Seperti yang kita tahu, syarikat yang berada dalam industri teknologi, contoh syarikat yang buat fabrication chip, okay, membuat chip-chip dalam phone ataupun dalam kereta, EV ke, smartphone ke. Okay, kilang untuk syarikat tu membuka satu kilang production ataupun plant, the fabrication plant, memerlukan cash yang sangat banyak. Okay. Dalam bahasa Inggeris kami gelarkan syarikat ni cash intensive companies. Maksudnya bisnes dia memang perlukan banyak cash. Dia tak boleh simpan cash yang terlalu sikit. Jadi bila dia lepas contoh setahun perniagaan, dia dapat pulangan, dapat revenue, dapat income yang banyak, tapi untuk dia simpan cash, pegangan cash untuk dia let's say kembangkan production plan, untuk dia kembangkan kilang, untuk dia buka lebih banyak kilang dalam masa hadapan, dia tak boleh bagi cash ni dalam bentuk dividen. Okay, dia tak boleh nak bagi pemegang saham terlalu banyak tunai sebab dia perlu simpan, dia perlu retain, dia perlu guna untuk syarikat berkembang dari segi operasi. Jadi apa dia buat? Apa syarikat-syarikat teknologi ni buat? Dia akan bagi dalam bentuk bonus issue. Dia tak kacau cash, dia kacau treasury share. Okay? Dia bagi treasury share tu kepada pelabur. Jadi tak rugilah, win-win situation. Pelabur pun benefit daripada ganjaran yang dia bagi, bisnes dia pun dapat terus berkembang, dapat terus sustain dari segi operation, bertambah lagi banyak production capacity. Tahun depan dia boleh tambah quantity production dia 2 kali ganda, 3 kali ganda dengan pembukaan kilang baru tu. So win-win situation. Dua pihak akan benefit. Tapi satu kekurangan bonus issue ni, dia akan menurunkan, dia akan dilute kita punya pelabur punya earning per share, EPS. Sebab apa? Okay, earning per share, cara pengiraan dia adalah bahagi net income dengan number of outstanding shares, number of shares. Jadi bila dia issue unit saham baru, maksudnya dengan keuntungan bersih yang sama banyak, katakan 1 juta. Tahun financial year katakan 2020, keuntungan bersih dia 1 juta, net income dia 1 juta. Tapi number of shares dia outstanding 3 juta. Menjadikan dia punya earning per share tu jatuh kepada 0.33. Katakan saham outstanding dia sebelum ni 1 juta lah, so dia punya earning per share tu 1 juta bagi 1 juta unit saham jadi 1 earning per share. Tapi disebabkan bonus issue, dia issue lebih banyak tambahan unit kepada pemegang saham, number of share dia menjadi 3 juta. So sekarang earning per share pelabur, EPS pelabur jatuh kepada 0.33. Tapi yang ni, okay, kalau kita setakat tengok 0.33, yes, memang menjadi satu kelemahan, menjadi satu kekurangan. Tapi kalau syarikat tu, dia boleh menjanjikan perkembangan syarikat dia di masa dalam tahun hadapan. Contoh, dia CEO tu buat announcement, dia buat press conference kan, dia kata kami forecast, kami project syarikat akan memperoleh 4 juta sales tahun 2021. Okay, so kalau benda tu materialize, kalau target dia materialize, maksudnya target dia achieve, dia mencapai target dia, daripada keuntungan bersih tadi 1 juta, saham outstanding baru 3 juta. Okay, bila buat pengiraan baru, earning per share pelabur akan naik balik daripada 0.33 naik jadi 1.33. So ini satu benda bagus, benda yang positif. Provided kalau dia boleh achieve net income yang lebih tinggi lah. Tapi kalau dia tak achieve net income yang lebih tinggi, earning per share tu akan definitely diluted. Okay, dia akan menurun. Itu kelemahan bonus issue. Okay. Dalam arti kata lain, bonus issue adalah alternatif
yang di mana syarikat tu sekiranya wang yang dijana melalui pendapatan, keuntungan perniagaan yang sepatutnya dikongsi dengan pemegang saham, tapi disebabkan dia mungkin nak guna untuk operasi pembangunan lain, dia pilih untuk tak liquidate, dia tak bagi cash tu kepada pelabur, tapi dia bagi dalam bentuk bonus issue. Ni yang saya cakap tadi lah, saham teknologi yang besar dia perlukan cash yang banyak, jadi dia tak bagi dalam bentuk cash, dia bagi dalam bentuk unit tambahan. Itu adalah bonus issue. Jadi secara ringkasan, bonus issue bukan sahaja dapat meningkatkan kekuatan operasi syarikat, dia juga dapat meningkatkan skala operasi dan tidak perlu membayar sejumlah wang besar tunai sebagai bonus, sebagai dividen. Dia boleh retain cash. Jadi bonus issue tidak akan mengubah nisbah pegangan, maksudnya nilai pegangan kita, dan juga tidak akan meningkatkan atau mengurangkan nilai pelaburan shareholders. Bonus issue juga dapat membahagikan saham dan menurunkan EPS, menurunkan pendapatan sesaham, earning per share. Bonus issue ni tidak membuatkan anda mendapat tambahan wang, kita tak dapat tambahan wang, tapi dia hanya berlaku jika pendapatan syarikat meningkat, macam saya ceritakan tadi, kalau net income dia naik. Okey, itu adalah bonus issue. Sekarang kita masuk right issue pula. Okay, right issue maksudnya issuance hak kepada pemegang saham. Okay. Dia terbalik dengan bonus issue tadi, dia berlawanan. Kalau bonus issue syarikat bagi dalam bentuk ganjaran. Tapi kalau right issue sebenarnya company nak jana balik sejumlah wang daripada pemegang saham. Dia nak duit daripada kita. Okey. Syarikat mahu menjana wang tambahan daripada pemegang saham untuk apa tujuan? Sama ada dia nak bayar hutang, sama dia nak kembangkan operasi perniagaan, dia nak kembangkan kapasiti perniagaan syarikat. Dia biasanya akan bonus right issue ni, syarikat akan keluarkan tawaran, dia akan offer pemegang saham untuk subscribe, untuk melanggan, sama ada nak beli rights, hak yang dia tawarkan tu ataupun tidak. Kita ada pilihan untuk melanggan ataupun tak nak melanggan. Tapi biasanya company akan offer unit tambahan ni pada harga yang lebih rendah. Okay? Akan pada harga yang at a promotion price, as a discounted price untuk tarik minat pelabur untuk subscribe, untuk langgan. Tapi kita ada pilihan, yang saya cakap tadi, kalau pemegang saham pilih untuk tak nak langgan, okay, teruskan memegang unit pegangan yang sedia ada, earning per share dia akan dilute atas calculation yang sama macam tadi. Tapi kalau pemegang saham pilih untuk melanggan, pilih untuk subscribe, earning per share dapat dikekalkan. Sebab apa? Sebab kita tambah unit saham. So kalau harga jatuh pun unit kita bertambah, jadi tak mengganggu nilai, tak mengganggu earning per share, pegangan kita. Tapi drawback dia, kekurangan dia, kita perlu keluarkan wang modal tambahan. Sebab kita nak subscribe, kita nak beli, so kita kena bagi lebih banyak wang ataupun lebih banyak modal tambahan. Contoh dalam untuk right issue, syarikat ABC dia menghadapi kesukaran dari segi kewangan, dia perlukan modal tambahan, dia perlu cari dana tambahan. Dia ada 3 pilihan biasanya. Syarikat dia boleh pilih untuk pinjam daripada bank, buat bank borrowings, tapi selalunya bank borrowings ni bukan first choice lah, sebab dia ada interest rate. Kedua, syarikat boleh pinjam daripada orang ramai dalam bentuk bond, dalam bentuk debt securities. Bond, macam kita tahu, dia issue satu bond, satu kontrak ni, kita pinjam duit dekat dia. Kita jadi macam bank. Macam kita beli kereta, kita nak beli kereta, kita pinjam duit daripada bank, tapi sebagai ganjaran kita perlu bayar lebihan interest. Kita perlu bayar interest kepada bank. Sama juga, macam kalau company nak pinjam duit kita jadi bank lah, kita bagi duit dekat dia, tapi sebagai in return, sebagai pulangan, kita nak interest daripada dia. Yang interest tu lah, kalau dalam bond dia dipanggil coupon rate. Itu untuk bond instrument. Cara ketiga untuk syarikat jana lebihan dana adalah pinjam wang ataupun jana wang daripada pemegang saham melalui
right issue ni. Manfaat untuk syarikat, dia dapat dana tambahan, dia boleh guna dana tambahan tu untuk buat sebarang tujuan dia. Dan dia boleh terbitkan saham tambahan tanpa dikenakan kadar faedah. Tak ada interest rate. So selalunya company akan utamakan cara ni dulu lah sebelum dia pergi kepada pinjaman bank ataupun pergi kepada bond market. Okay, untuk shareholder, untuk pemegang saham, peningkatan modal berlaku apabila pelaburan bertambah. Okay, bila kita subscribe, kita tambah modal. Jadi peningkatan modal kita mungkin asalnya kita keluar 10,000, tapi disebabkan kita pilih untuk subscribe right issue ni, untuk langgan right issue ni, kita kena tambah dalam 5,000. So, jadi modal kita sekarang dah naik jadi 15,000. Okey. Melainkan keuntungan syarikat turut meningkat. Okay. Kalau tahun-tahun seterusnya tu keuntungan dia pun meningkat, maksudnya kita selamatlah sebab modal yang kita keluarkan banyak tu lagi dapat untung yang lagi besar. Tapi kalau keuntungan syarikat tak bertambah, katakan syarikat tu mendapat kerugian, kita akan jadi daripada modal kecil untung besar, sekarang jadi modal besar untung kecil. Sebab mungkin untung tak banyak ataupun worst case syarikat tu rugi. Jadi kita kena tengok tujuan syarikat nak dana tambahan. Tujuan dia untuk apa? Kalau generally secara umumnya right issue ni tak pelabur tak suka. Pelabur akan bagi tanggapan yang negatif lah kepada tindakan korporat ni, right issue ni, sebab sepatutnya syarikat yang bagus, syarikat yang okey, dana tambahan dia tak perlu cari dengan shareholder. Dana tambahan ni mungkin kalau bisnes dia is doing well, kalau bisnes dia okey, sepatutnya dia boleh dapat keuntungan daripada perniagaan ataupun dia boleh dapat keuntungan daripada projek-projek yang berjaya. Tapi kalau dia perlukan wang, dia dah dalam perniagaan ni, dia dah listed, tapi dia perlukan wang tambahan lagi. So untuk apa? Mesti maksudnya indirectly orang akan rasa the company is not doing money, it's not making money, bisnes dia tak okey, sebab tu dia tak ada duit, sebab tu dia perlukan tambahan dana. Dan satu, hutang dia banyak, dia perlukan lebihan wang untuk bayar hutang, dia perlukan lebihan wang untuk buat sebarang kembangkan operasi ke apa ke. Jadi agak nampak tak nice kat situ kalau syarikat nak pinjam duit lagi kan. Why not dia manage business tu okey, manage business tu elok, and then bring in more revenues untuk generate lagi banyak cash. Okey. Sama juga macam bonus issue tadi, kelemahan dia adalah earning per share kita akan dilute kalau kita pilih untuk tak subscribe. Okay, kalau jika pelabur pilih untuk tidak subscribe, earning per share akan dilute. Sebab apa? Sebab number of share meningkat lah. Okay, sama macam tadi. Tapi kelebihan pun sama macam tadi. Katakan kalau earning per share jatuh pun, tapi dia tahun yang seterusnya tu, kalau dia menggunakan dana lebihan yang dia dapat tu, dia boleh generate more business, dia boleh kembangkan perniagaan dia boleh dapat banyak lagi projek yang besar, projek yang menguntungkan, dan tahun seterusnya tu dia dapat income yang lebih tinggi, dia dapat untung bersih yang lebih tinggi. So benda tu jadi satu kelebihan lah kepada dari sudut earning per share, dari sudut earning per share dilution tu tak akan berlaku. Okey, seperti tadi, right issue kebiasaannya akan bagi satu tanggapan yang negatif kepada syarikat sebab tujuan syarikat mengambil tindakan right issue tu boleh menimbulkan persepsi yang berlainan. Sama ada kalau dia nak bayar hutang, dia nak buat bayaran hutang, sebenarnya itu kurang baik. Tapi kalau dana yang dia dapat tu, dana yang dia cari tu adalah untuk membiayai projek baru, untuk buat pembangunan, yang tu mungkin boleh dikategorikan sebagai baik sebab dia memberi satu prospek yang positif kepada outlook masa depan syarikat, kepada forecasting, kepada projection syarikat tu dalam masa yang akan datang. Tapi lazimnya, kebiasaannya, syarikat takkan disclose, takkan bagi alasan kenapa dia nak buat right issue. Lebihan dana tu dia nak gunakan untuk medium apa, untuk channel apa.
lazimnya syarikat takkan bagi tahu. Jadi bila pelabur tak tahu, jadi secara umumnya dia akan bagi persepsi yang negatif dan orang akan mula jual. Orang akan mula tak yakin dengan syarikat tu, tak yakin dengan saham tu, dia akan mula jual dan akibat dia harga saham kebiasaannya akan jatuh selepas right issue. Contoh, Pansa Berhad baru ni announce 22 Februari, ex-date 5 Mac, entitlement 8 Mac. Okay. Bila announce, okay, dia naik tapi tak lama lepas tu jatuh. Walaupun ada naik balik tapi jatuh sebab dah mula wujud persepsi yang tak cantik lah, tak nice kepada saham ni. Jadi kebiasaannya harga saham pun akan buat correction, akan jatuh. Okay. Alright. Saya dah sampai slide yang terakhir. Okay, sini saya ringkaskan perbezaan antara bonus issue dengan right issue. Bonus issue kita tahu dia adalah satu bentuk ganjaran kepada pemegang saham dalam bentuk unit saham, bukannya cash macam dividen. Okey, bonus issue dia menggunakan result, maksudnya yang treasury share tadi tu untuk bagi tambahan saham kepada pemegang saham dan bukannya gunakan cash syarikat. Kalau contoh ratio 1:2, 1:2, maksudnya terbitan bonus, satu bonus saham akan diberi bagi setiap 2 saham sedia ada yang dipegang. Okay, ini merupakan satu cara untuk menjadikan harga saham lebih rendah. Sebab ingat tadi, bila dia tambah unit saham, harga akan diselaraskan lebih rendah. Okay, harga akan jatuh. Kalau unit sikit, harga naik. Unit banyak, harga turun. Okay, bila harga turun, dia merupakan satu cara untuk menjadikan harga saham lebih murah, nampak lebih atraktif. Kalau syarikat tu punya prospek, punya outlook masih positif, ditambah dengan harga saham yang sekarang menjadi makin murah, makin ramailah orang yang akan beli. Jadi secara praktikal, dia adalah untuk meningkatkan kecairan saham, meningkatkan aktiviti pembelian jual beli saham, tapi dia tidak mencipta sebarang nilai tambahan untuk pemegang saham. Harga saham akan diselaraskan mengikut nisbah terbitan bonus pada ex-date. Okay. Untuk secara berlawanan, untuk right issue pula terbalik dengan bonus issue. Dia adalah bertujuan untuk menjana atau mengumpul tunai melalui terbitan saham baru kepada pemegang-pemegang saham sedia ada. Dia bagi secara offer pada harga yang lebih rendah untuk kita subscribe, untuk kita langgan. Okay. Dia adalah tujuan untuk pengembangan perniagaan atau beli bayar hutang atau untuk apa-apa sekali tujuan yang lazimnya takkan diberitahu. Contoh 1:2 right issue, maksudnya satu share akan diberi untuk setiap 2 saham sedia ada yang dipegang. Okay, dia adalah renounceable ataupun non-renounceable. Okay, harga right issue ni biasanya ditawarkan pada harga bawah harga pasaran. Jadi biasanya idea yang dia selalu bagikan, dia selalu beri, anda subscribe, anda langgan, lebihan unit yang anda dapat ni sebenarnya anda dah beli pada harga promotion. Let's say 10% bawah harga pasaran. Jadi the moment kita beli tu sebenarnya kita dah ada untung 10%. Tu selalu ayat-ayat yang digunakan lah, okay? Sebab dia dijual, dilanggan pada harga bawah harga pasaran. Tapi tiada pencairan dalam pegangan saham jika pemegang saham memilih untuk melanggan. Okay, earning per share takkan berlaku dilution. Kalau dia tak pilih untuk langgan, dia pilih untuk kekalkan dengan pegangan sedia ada, maksudnya earning per share dia akan dilute lah. Harga saham akan diselaraskan mengikut nisbah right issue pada ex-date sama. Okay, dia akan ini dilution, income dilution dari segi EPS. Melainkan wang tunai yang dikumpul boleh menjana pendapatan yang kukuh pada syarikat dalam masa akan datang. Okey, itu merupakan slide terakhir saya. Sampai sini saja saya punya sharing. Syaz, mungkin kita boleh buka untuk Q&A. Okey, terima kasih Encik Syazni di atas perkongsian yang diberikan. Okey, banyak ya tips dan ilmu yang baru, yang dapat input-input dan penjelasan yang kita dapat dengar sebentar tadi.